Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Cik Izzah dalam kereta ni dengan Cik Yus ni dengan Khaira Mairin. Hantar stok tadi. Hantar stok pada ejen. Cik Izzah terharu sikit lah. Dia bukan sedih, dia lebih kepada terharu. Sebab tadi hantar stok dekat bekas staff Cik Izzah. Tak sangka dia nak jadi ejen. Cik Izzah okey je, tapi Cik Izzah tahu dia sakit. Dia ada sakit saraf. Dia dah 6 tahun tak makan. Dia tak boleh makan sebab dia letak pernafasan dekat tekak dia. So dia tak boleh bercakap kan. Cuma dia boleh cakap lah, cuma cakap tu tak berapa clear. Tapi bila Cik Izzah dah lama tak jumpa staff Cik Izzah tu. So tadi masa hantar stok tu, Cik Izzah rasa terharu sebabnya dengan keadaan dia yang tak berapa sihat, dia tetap berusaha untuk mencari, untuk menambah pendapatan keluarga. Kan? Tak apalah. Sebenarnya benda tu bukanlah yang Cik Izzah nak cakap malam ni. Itu nanti kita share dalam FB ke. Nanti kan Cik Izzah share gambar sekali. Ada gambar tadi. Share gambar dengan story. Nanti kan Cik Izzah share. Tapi malam ni sebenarnya Cik Izzah nak share, Cik Izzah ada buat e-book tau. E-book berkenaan dengan bagaimana untuk membuat sambal yang sedap dengan sambal yang tahan lama. Buat sambal yang sedap dan tahan lama. Cik Izzah ada buat e-book. Cik Izzah ada buat e-book. So Cik Izzah ada buat, dia ada 10 bukan 10 sebab 10 apa yang 10 cara bagaimana untuk buat sambal yang sedap dan tahan lama. Dah buat dalam ibu dah. Ada dalam grup. Tapi malam ni Cik Izzah nak, Allahu Akbar benda tu, nak terangkan berkenaan dengan cara untuk buat sambal yang sedap tu. 5 cara saja bagaimana untuk membuat sambal sedap. 5 je. Okey, yang pertama untuk buat sambal yang sedap dan tahan lama, pertama adalah kalau kita nak menumis sambal tu, pastikan guna minyak yang banyak. Kenapa kena guna minyak yang banyak? Sebab supaya kita boleh kacau sambal tu dengan rata. Masak pun sekata, kan? Tapi ada yang tanya, apa dia yang bagi tahu, kalau masak sambal banyak sangat dan guna minyak banyak sangat, nanti sambal tu dia jadi oily kan, jadi terlampau berminyak. Tak apalah, bila dah habis masak nanti minyak tu boleh dikeluarkan balik. Kita simpan dan kita gunakan untuk masak sambal
apa ni, untuk masak sambal yang seterusnya lah lain kali. Kan, jangan buang, boleh guna balik. Tapi masa menumis tu kena guna minyak yang banyak. Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, untuk menghasilkan sambal yang sedap, kita kena masak sehingga pecah minyak. Pecah minyak. Tapi sebelum menghasilkan, sebelum pecah minyak, itu kita jadikan poin yang nombor 3. Kita jadi poin yang nombor 2 adalah kita menggunakan api yang perlahan. Nak menumis, jangan guna api yang kuat, guna api yang perlahan. Sebab kalau guna api yang kuat, dia akan hangus cepat. Dia belum masak lagi, belum masak betul. Yang lain belum masak, tapi yang satu side je yang dah masak. So yang satu side tu dah hangus dah. Yang lain belum masak lagi. Maksudnya tidak masak secara sekata. Betul tak ya? Ya. So kita nak masak sambal kan ya, kita guna api yang kecil ya. Jangan guna api yang besar tau. Nanti hangus tau sambal tu. Bawang-bawang tu semua hangus. Faham tak? Kita guna api yang kecil. Yang jangan terlampau kecil, sederhana lah maksud dia. Bagi kita punya rencah-rencah tu, bawang kita, cili kita tu masak dengan sekata. Betul tak Dedi? Oh, batuk pula. Okey, yang ketiga, untuk menghasilkan sambal yang sedap, kita kena masak rencah tu. Bila tadi kita dah guna minyak yang banyak, dah guna api yang kecil atau yang sederhana. Yang ketiga, kita mestilah masak sambal tu sampai pecah minyak. Tu sebabnya kita kena guna api yang kecil atau yang sederhana. Sebab kita nak masak sambal tu sampai pecah minyak. Kalau guna api yang besar, tak sempat pecah minyak lagi, dia dah hangus dah. Kan? Maksudnya dia tak cukup masak lagi, dia dah hangus dah. Ataupun dah terlampau masak. Jadi kita kena buka api yang sederhana, api yang perlahan, untuk bagi semua bahan-bahan kita tu masak secara sekata. Dan masak secara sekata, dan sehingga pecah minyak lah. Kalau Ciza pernah tengok video, ada yang sini. Ni okey, mau manjang tadi. Tak boleh. Ciza pernah tengok video yang di Pertuan Agong kita tau. Pertuan Agong kita ni, Pemaisuri yang di Pertuan Agong ni. Dia cakap, dia kalau masak sambal sampai 7 kali pecah minyak. Cik Izzah pun tak boleh imagine macam mana sampai 7 kali pecah minyak tu. Dia cakap macam ni, saya kalau masak sambal sampai 7 kali pecah minyak, barulah sedap. Tapi api perlahan lah. Masak sambal ni dia kena ada kesabaran. Pertama sebab api dia sederhana kan, sebab dia kecil. Lepas tu nak bagi pecah minyak tu bukannya kejap kan, lama. Sampai semua bahan betul masak, sampai bawang tu cukup masak, sampailah cili tu cukup masak. Barulah kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Kalau cili yang tak masak, tu yang sebabnya kadang-kadang kita rasa bau maung cili. Tahu kan, maung, tak ada tahu perkataan lain selain daripada maung lah. Macam bau cili kan, bau cili kan. Bau cili. Pak Ndak, Assalamualaikum. Pak Ndak salam. Assalamualaikum, bye-bye. Dah sampai ke? Dah sampai. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk menghasilkan sambal yang sedap, kita kena apa tadi? Kita apa lagi kita itulah tadi apa ni, minyak. Lepas tu yang kedua adalah
Yang ketiga tadi pasal pecah minyak. Yang keempat adalah Allahu Akbar. kita menggunakan kita mestilah menumis sehingga, kalau seboleh-bolehnya kita kita menumis sehingga air yang ada dimasak ataupun dikeringkan sehingga semaksimum yang mungkin. Mesti dikeringkan sehingga ke maksimum yang mungkin. Sebab apa? Kalau bawang tu masih berair. Azan. Sekejap azan. Okey. Kalau kita tak betul-betul masak bawang tu, tak betul-betul masak cili tu, tak betul-betul kering sehingga air tu habis, dikuatiri. Sambal bukan kuatiri, memang akan jadi macam tu. Sambal kita akan tahan sekejap je. Dia tak akan tahan lama. Akan tahan sekejap je. Dia tak akan tahan lama. Kan? So, jadi untuk menghasilkan sambal yang tahan lama, mesti tumis sampai pecah minyak, sampai bahan yang kita masak tu betul-betul kering. Betul-betul masak, especially cili, bawang, biar betul-betul kering. Tu sebabnya seboleh-bolehnya kalau kita masak sambal, kita jangan guna blender. Sebab bila kita guna blender, pengisar, kita nak kisar bawang, nak kisar cili, kita kena guna air. Bila kita guna air, kita kena tumis lama sebab kita nak bagi air tu kering. Kan? Kita nak bagi air tu kering. Tu sebabnya orang dulu-dulu dia buat sambal, dia guna batu lesung. Dia lesung, dia ketuk, dia tumbuk-tumbuk guna batu lesung tu. Mana ada air kan? Tu sebab sambal dia orang sedap. So sama juga macam sambal petai lele Cik Iza. Sambal petai lele daripada Cik Yus. Sambal petai lele kita orang tak guna air tau, tak guna blender. Kita orang guna food processor. Food processor ni kita blend tanpa guna air. Bukan apa, kita seboleh-bolehnya untuk meminimumkan seminimum yang mungkin penggunaan air tu. Kalau nak tahu, sambal petai lele sambal petai lele yang Cik Iza edarkan tu, airnya adalah daripada asam jawa sahaja. Yang lain tak ada air langsung. Bawang tak guna air, cili tak guna air, kita orang guna food processor, tumis. Seboleh-bolehnya kita akan nak guna seminimum yang mungkin. So air hanyalah daripada air asam jawa je. Sebab apa? Kita nak menghasilkan sambal yang sedap. Pertama, sambal yang tahan lama, kan? Kita tak nak lah kita buat sambal sehari dua lepas tu basi, kan? Okey, itu yang berapa ya? Yang keempat, kan? Yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima, kalau dapat guna cili boh ataupun cili kering yang kita buat sendiri. Janganlah beli cili kering jangan beli cili boh. Bukan tak nak support yang kat luar tu, yang dijual kat luar tu. Kalau boleh, kita buat sendirilah. Buat sendiri, sambal lagi sedap, kan? Sebab tak ada bahan pengawet. Yang pertama, tak ada bahan pengawet. Yang kedua, kan Cik Iza dah ajar macam mana nak bagi sambal cili boh yang buatan sendiri tu tahan lama, kan? Ikut je dalam video yang lepas tu. Apa dia? Hujan. Kejap sikit lagi. Kan, follow je video yang Cik Iza ajar tu, macam mana nak buat cili boh buatan sendiri tu, kan? So apa ni, lebih tahan lama, lebih sedap, kan? Kalau cili boh yang buatan sendiri tu. Sekarang hujan lah. Hujan. Hujan. Rintik. Okay. So itulah
5 di antara 10 cara untuk buat sambal yang tahan lama dan sedap. So untuk tahu lagi 5 cara bagaimana untuk menghasilkan sambal yang sedap, okey, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan semua masuk ke dalam grup yang Cik Izzah dah buat, iaitu grup nanti Cik Izzah share. Nama dia kat FB tau. Dia dekat FB VVIP Sambal Fans lah, tak silap. Lupa dah pula nama grup sendiri ni. Nanti Cik Izzah share. So masuk dalam grup tu, Cik Izzah dah buat e-book. Dalam e-book tu ada 10 cara macam mana nak buat sambal yang sedap dan tahan lebih lama. Okay, so untuk malam ni itu saja. Nanti kita akan jumpa lagi untuk live-live yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Ya, bye. Ada 2 tak pakai.